Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Yang kata nama barzakh ini, tuan-tuan, kalau baca cerita dia, tempat azab kubur sangat menakutkan. Hadis, walaupun orientalis bahagiannya anti hadis, dia tak setuju. Dia kata dalam Quran tak cerita tentang azab kubur. Hadis banyak cerita tentang azab kubur. Ada Al-Quran menceritakan tentang wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa yahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada ajaranku, peringatanku, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan danka, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, danka, wa yahsyuruhum, dan dia akan dibangkitkan waktu hidup. Bangkit nanti ni dia akan bangkit dalam keadaan buta. Tuan-tuan, ulama tafsirkan danka ini, sempit ini, apa dia? Azab kubur, barzakh. Ini diceritakan oleh semua ulama-ulama tafsir kita tentang azab kubur ini wujud. Terutamanya apabila Nabi SAW berkata kepada Aisyah tentang kematian, tuan-tuan. Bila Nabi Aisyah datang jumpa dengan seorang lelaki Yahudi. Lelaki Yahudi ni pergi cakap kat Aisyah, kata, "Dua orang ni kena siksa ni, teruk ni dalam kubur." Aisyah kata, "Mana kau tahu, kau tak dengar?" Dan dia pun tak dengar, tuan-tuan. Dia tak dengar. Tapi bila dia bagi tahu kat Nabi SAW, Nabi bagi tahu memang hanya binatang-binatang dan makhluk lain yang mendengar. Nabi bagi tahu tentang benda itu. Nabi baru cakap sikit tentang mati. Terus kata Aisyah, Nabi berpaling ketika itu. Nabi terus solat. Bila Nabi solat, Nabi tunjuk kat kami. Sebelum Nabi kata innaka hamidum majid, selepas innaka hamidum majid tahiyat akhir, sebelum salam, Nabi tak berhenti putus-putus, tak tinggal doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnahil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada 4 benda yang Nabi minta. Semenjak Nabi cerita kat aku tentang mati tu, Nabi duduk semayang, Nabi tak tinggal 4 doa ni. Kita boleh ingat ke? Boleh ingat kot? Tak ada harapan. Dengar tadi? Boleh ikut insya-Allah nak? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Tak boleh bahasa Arab, tak apalah. Mazhab Syafi'i dia tak bagi doa dalam bahasa Melayu dalam salat. Jadi kalau kita nak ingat dalam hati, ya Allah, bebaskan aku pada azab jahannam. Nombor 2, wa min adzabil qabr, daripada api, daripada azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, ujian hidup dan mati ni. Dan yang keempat, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan daripada fitnah masiihid dajjal. 4 benda ni tak putih Nabi sebut. Dan kematian ni, tuan-tuan, dia akan datang pada kita pasti dan pasti. Hidup ini, tuan-tuan, ada orang sakit, ada orang sihat. Tapi mati, dia tak kira sakit, tak kira sihat. Mati tak kira umur muda ataupun tua. Syarat untuk mati satu je. Apabila orang itu hidup, dia pasti mati. Syarat untuk mati ialah hidup. Itu je. Kalau tu guru pondok, dia akan kata bila kawan itu mati, dia akan sebut permulaan kehidupan. Inilah hidup. Kerana hidup ini ada 2. Hidup yang pertama ada mati, hidup yang kedua tak ada mati. Hidup hari ini ada mati, hidup yang kedua tak ada mati. Hidup di hari akhirat, tuan-tuan, maliki yaumiddin, hari yang benar, betul-betul Tuhan. Hari itu, waktu itu, tuan-tuan, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Siapa yang dapat makan makanan syurga, dia takkan kenyang-kenyang. Siapa yang kena siksa ni, Allah tukar kulit dia balik. Kena siksa terbakar hancur, Allah tukar kulit dia balik. Dia takkan mati, dia akan rasa selama-lamanya. Itu, tuan-tuan, nak kata, sebab itulah bila siapa faham dunia dan neraka, tuan-tuan, RM1 yang haram dia takkan ambil. RM1 yang haram dia takkan ambil, kerana dia tahu lama dalam neraka Allah. Lama. Dia akan dapat nilai RM1, 230 sen yang dia bagi tu, Allah akan bagi lama dalam syurga. Ini tentang persoalan kematian dan juga menempuh alam barzakh. Benda yang paling takut, baca cerita seram. Macam tu tadi, hadis Nabi. Seram sebab kita tak tahu nak mati macam mana. Tuan-tuan tak boleh jamin. Allah tunjuk kat kita banyak hadis. Nabi tunjuk banyak hadis. Orang yang bunuh 99 orang masuk dalam syurga Allah, hanya kerana, bukan dia buat baik, hanya kerana bersusah payah nak jalan ke arah tempat kebaikan. Allah tunjuk pula kat kita sebaik-baik manusia bersisya macam mana matinya, bagaimana. Orang yang alim, sealim-alim orang pada zaman dia, tetapi bila mati dalam keadaan kufur.
Allah tunjuk kat kita, Allah datangkan cerita Nabi, adik-beradik Nabi SAW. Adik-beradik Nabi, orang Quraisy satu kampung dengan Nabi, tak ikut Nabi SAW. Allah tunjuk yang ikut sampai ke Rom, sampai ke Madinah. Nabi menangis, Nabi melihat Suhaib Ar-Rumi. Nabi kata, ribuhal bai', beruntunglah bisnes engkau wahai Suhaib, beruntunglah bisnes engkau. Dia pun tak faham apa yang untungnya. Waktu itu Nabi bagi tahu, turun ayat Quran, kerana engkau wahai Suhaib, kerana engkau, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ayat Quran turun tentang dia, dan Nabi bagi tahu, Nabi bangga dengan orang-orang sahabat Nabi ni yang bukan adik-beradik Nabi, yang bukan orang kampung Nabi. Nabi kata, ana sabiqul Arab, aku orang pertama orang Arab mengucap la ilaha illallah. Wa Suhaib sabiqur Rum, Suhaib ini orang pertama Rom. Rom, macam mana kau boleh masuk Islam? Wa Bilal sabiqul Habsyah, Bilal engkau orang pertama orang Habsyah. Wa Salman sabiqul Fars, orang Parsi. Nabi tak faham. Sebab itu dikatakan Suhaib, bila zaman Umar duduk, Umar perli dia saja melawak dengan dia. Umar kata, Suhaib, satu je engkau ni bagus, satu je. Dia kata, dia kata tiga, ada tiga benda. Saya lupa, ada dua benda yang saya ingat. Yang pertama dia kata, Suhaib, engkau ni membazir, dia kata. Lain semua bagus. Engkau ni membazir. Tahu membazir sebab apa? Sebab Suhaib ni bila kata sedekah, tuan-tuan, dia tak kira kaya tak kaya, dia bagi. Engkau ni membazir. Orang sedekah kau orang miskin ya, kau sedekah semua. Nombor dua, Suhaib, satu, engkau ni kenapalah engkau namakan nakab engkau nama macam orang Arab, padahal kau cakap Arab pun tak boleh. Cakap Arab pun gagap, tuan-tuan. Dia duduk dengan orang Arab sebab dia bukan orang Arab, dia Rom. Tapi Umar kata, Suhaib, kalau aku mati nanti, engkau jadi imam untuk aku. Tuan-tuan nak sebut orang, tuan-tuan kalau baca cerita-cerita, ya Allah, jauh datang. Nabi bangga dengan orang-orang macam ni. Akidah, dia tak kira siapa. Dia tak kira siapa, orang Melayu ke, orang Banjak ke, Mamak Pening macam saya ke, dia akan main kan? Muka tak macam Mamak Pening, tapi cakap tu, goyang kepala tu lebih kurang macam itulah kan. dia tak macam tu tak. Tak, semuanya Allah tak kira. Saya ingat bila mana Syekh Muhammad Abdul Fattah Abu Ghuddah, orang alim, orang Syria. Dia pendek, kecil, muka cantik, janggut putih, cantik, comel lah. Kata comel tu kita tengok pun Allahu Akbar. Dia banyak kirang kitab ulama-ul uzab, ulama-ulama yang bujang, sifat sabrul ulama, sifat sabarnya ulama. Dia bila baca-baca cerita ulama orang Arab, bila baca cerita tentang ulama, dia jarang cerita tentang orang luar daripada Arab. Dia selalu cerita orang Arab. Tiba-tiba dalam penulisan dia kata, tetapi aku bau haruman kasturi daripada bumi India, yang jarang-jarang orang sebut, iaitu daripada keturunan dan keluarga-keluarga Kandahlawi. Tuan-tuan pernah dengar kan jemaah tabligh kan? Jemaah tabligh dia akan kenal Maulana Ilyas pengasasnya, contoh Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana Yusuf Kandahlawi, Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Dia An-Nadwi, dia kata aku nak kalau belakang aku tu An-Kandahlawi juga. Sebab keturunan itu melahirkan 4,000 orang ulama. Dia kata kita tak sangka duduk kat sana, orang kat sana boleh hafal ratusan ribu hadis, orang-orang alim ni. Dia kata inilah namanya akidah. Mati macam mana, bawa pilah kulit macam mana pun, bawa pilah harta macam mana pun, mati kita itu bagaimana. Kemudian kita akan duduk dalam barzakh, yang semua orang tahu, satu tempat yang mana biasa orang sebut 6 kaki dalam, 6 kaki dalam, 7 kaki panjang. Tanah lot kita kan, 6 kaki dalam, 7 kaki panjang. Dia tak semestinya syarat 6 kaki 7 tu. Dia cara dia ialah apabila kita tu boleh letak tu tanpa diganggu dengan begitu elok. Boleh letak dalam tanah. Kalau kita gali-gali ada ayak pun kadang kita tak korek sampai ke dalam. Janji bila jenazah itu dah diletakkan di tanah, kemudian orang yang datang tu ataupun binatang-binatang buas tak boleh gali balik, tak boleh, menjaga kehormatan. Laqad karramna bani Adam, dimuliakan setiap bani Adam ini. Ini kita semua akan mati. Anak murid saya umur 14 tahun meninggal dunia, accident. Ada yang umur 19 tahun meninggal dunia, baru habis PM, lepas tu mengaji sikit, kenapa denggi, meninggal dunia. Muda-muda. Kita tengok pun takut. Kawan ayah kita penat, pergi PAM, ke hospital. Pergi PAM, penat. Kawan ayah mai tanya, "Hey Wan, hang ni lah, itulah kami suruh dulu jogging, hang tak mau, penat dah ni."
Ayah kita dengan kawan dia bergurau lah, bergurau. Kawan-kawan bergurau. Tak lama kemudian tuan-tuan meninggal dunia yang bergurau tu. Steady. Umur saya ingat kat 50 lebih kurang ayah. Steady, sportman. Dalam telekom tu dia lah, lawan lari 4x4 dia lah. Hotel. Bila meninggal orang tanya, tak dengar sakit apa pun, duk nampak main surau okey. Tak tahu lah ustaz, orang rumah dia beritahu dia ada jantung. Contoh ada jantung? Ada. Ada jantung. Kita tak tahu tuan-tuan. Betul? Mana kita nak tahu? Betul tak? Banyak pernah dengar cerita-cerita tadi. Umur baru nampak sihat, nampak 43 baru noh. Muda. Tak tahu batu karang teruk. Dah kadang-kadang kita dengar takut. Umur berapa? Baru 50 ustaz. Dengan buah pinggang dia biasalah ustaz. Kalau sakit tua tu cerita lain kan.